Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berada pada penghujung bulan Syaban. Kita doa moga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang bakal tiba pada malam hari Isnin ataupun malam Selasa, hari Isnin malam Selasa. Kita doa moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang dapat diterima amalannya di bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dalam segmen fikir contemporary ini kita akan membahaskan lebih lanjut tentang isu-isu yang ada kaitan dengan fikir contemporary di bulan Ramadan. Dan insya-Allah segmen fikir contemporary ini akan dilihatkan pada bulan Ramadan dan akan disambung semula setelah selesainya Ramadan. Kita doa moga Allah Subhanahu Wa Taala temukan kita dalam keadaan yang lebih baik lagi, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, hari ini kita akan rumuskan sedikit sebanyak konsep-konsep dan juga fikir-fikir contemporary yang belum ada pada zaman Rasulullah tetapi telah ada pada zaman sekarang ini, yang mana perlu kepada ijtihad ulama-ulama dan juga melihat kepada beberapa pandangan-pandangan ulama-ulama contemporary terhadap isu-isu yang akan kita bincangkan pada hari ini. Isu yang akan kita bincangkan yang pertama adalah tentang waktu puasa. Kalaulah katakan puasa tersebut panjang di dalam sebuah negeri, contohnya negeri-negeri Skandinavian, negeri-negeri yang waktu twilight dia, waktu malam dia tu sedikit saja, mungkin 3 jam, mungkin 4 jam, 20 jam waktu pagi hari. Ini bagaimana hukum dia? Ini akan kita bincangkan, insya-Allah. Dan kemudian yang akan kita bincangkan sekali lagi adalah keadaan orang dalam berpuasa. Bila nak dikatakan orang tu boleh berpuasa dan bila dikatakan orang tu tak boleh berpuasa. Ini akan kita bincangkan, insya-Allah. Dan kemudian yang ketiga adalah topik musafir. Kalaulah orang tu musafir ke beberapa negeri, dia naik aeroplan sampai kat negeri tertentu, dia kena qada ke tak puasa-puasa yang lepas. Mungkin dekat negeri dia dan besok dah nak raya, bila dia terbang pergi dekat negeri orang lain, sekali tengok raya dah lepas dah, raya dah lepas, macam mana? Jadi kita akan bincangkan, insya-Allah. Ini adalah topik yang ketiga, isu tentang musafir. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dan topik yang keempat kita akan bincangkan tentang hari raya dan juga penglihatan kepada bulan. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sebelum kita nak bincangkan tentang 4 isu fikir contemporary yang berada di hadapan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita baca ayat Al-Quran yang telah disebutkan tentang ibadah bulan Ramadan ataupun ibadah puasa ini. Marilah sama-sama kita rujuk kepada surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Yang membawa erti, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu. Moga-moga kalian mencapai ketakwaan. Ayat ini sebelum kita bincangkan kepada ayat yang ke-184, mari kita lihat ayat ini. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Puasa apa? Puasa bulan Ramadan. Seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu. Siapakah umat-umat terdahulu?
Adakah umat-umat terdahulu tu semua anak Adam, daripada awal Nabi Adam alaihi salam sehinggalah kepada kita zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun umat-umat terdahulu adalah ahli kitab? Kalaulah katakan telah diwajibkan puasa ini pada umat Nabi Adam, telah diwajibkan puasa ini kepada umat Nabi Musa, telah diwajibkan kepada puasa ini kepada umat-umat Nabi terdahulu, apa bukti-bukti yang dapat kita lihat? Ada tak buat mereka berpuasa wajib ataupun mereka berpuasa pada bulan Ramadan? Ada tak fakta-fakta yang memberitahu seperti itu? Jadi di sini ulama-ulama membahaskan dan mereka mengeluarkan beberapa hujah. Ada 3 pandangan ulama tentang permasalahan ini. Apakah siapakah kaum-kaum yang sebelum kamu yang telah diwajibkan puasa? Golongan pertama mengatakan adalah ahli kitab, iaitu mereka yang berpegang kepada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Jadi mereka ni adalah umat Nabi Musa, umat Nabi Isa alaihissalam. Dan saya tidaklah berkata umat Nabi Daud, sebab umat Nabi Daud termasuk dalam kategori umat Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, golongan ulama yang kedua mengatakan bahawasanya umat-umat terdahulu yang sebelum kita yang telah diwajibkan puasa ke atas mereka adalah mereka daripada kalangan umat Nabi Ibrahim AS. Jadi kalau umat Nabi Ibrahim lebih besar, termasuk Nabi Ismail, termasuk Nabi Ishaq, termasuk Nabi Yaqub, termasuk Nabi Yusuf AS dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, pandangan ulama yang ketiga adalah mereka berkata semua anak Adam daripada first Nabi Adam AS sampailah kepada zaman kita ini telah diwajibkan puasa. Jadi disebabkan itulah kalau kita lihat dari sudut fakta sejarah, bermacam-macam jenis puasa yang ada di hadapan kita. Puasa agama seperti ini macam gini, puasa agama seperti itu macam gitu dan sebagainya. Jadi inilah ada beberapa keadaan yang dapat kita faham daripada ayat ini. Dan tujuan manusia berpuasa ataupun tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan puasa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat sebelum ini, tujuan berpuasa itu adalah tak lain dan tidak bukan untuk mencapai ketakwaan. Apa tu ketakwaan? Ketakwaan tu adalah rasa seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi kita dan kita melaksanakan segala perintah Allah dan kita menjauhi segala larangannya. Itu nama dia takwa. Takwa diibaratkan seperti kalau kita pegang air, gelas yang mempunyai penuh dengan air, kita nak jalan kita akan hati-hati, takut gelas itu tertumpah airnya. Begitulah dia keadaan takwa. Kita jaga diri kita, takut-takut melakukan perkara-perkara yang telah Allah Ta'ala larang. Jadi inilah dia tujuan berpuasa. Bila kita puasa, kita jaga diri kita, kita jaga anggota badan kita, kita jaga juga hati kita daripada melakukan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara zunub, dosa dan sebagainya. Inilah dia apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah dan juga ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Sebab tu Rasul bersabda ada kalangan manusia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya illal ju'i wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Kerana mereka telah mengumpat. Kenapa? Kerana mereka telah membuat perkara-perkara yang tidak baik dan sebagainya. Ketika mereka berpuasa, maka hilanglah pahala puasa mereka. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadi inilah dia ayat yang pertama berkenaan tentang puasa di bulan Ramadan. Ayat yang kedua yang telah kita kongsikan dan kita bacakan tadi adalah ayat yang sambung terhadap ayat yang ke-183. Ayyaman ma'dudat, diwajibkan puasa pada hari-hari tertentu yang ada pada bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kamu yang sakit, au ala safarin, ataupun dalam keadaan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka baginya berulang ataupun dapat qada puasa tersebut pada hari di lain daripada bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, mari kita perhatikan ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berkata maridan, orang yang sakit, dilonggarkan baginya berpuasa, hukum berpuasa. Dan kemudian orang yang sedang musafir pun dilonggarkan baginya keadaan berpuasa. Jadi inilah ada kaitan dengan keadaan orang yang berpuasa. Ini akan kita bincangkan insya-Allah, yang ada kaitan dengan topik-topik fikih isu semasa ini insya-Allah. Jadi kita kalau lihat tentang aspek yang pertama tentang sakit, jadi Allah Ta'ala bilang dalam ayat ni sakit ataupun dalam musafir. Kalau sakit ataupun musafir,
maka mereka dibolehkan qada. Jadi kita nak tanya aspek yang pertama ni, iaitu sedang sakit. Kalau orang tu sakit, soalan dia sejauh mana sakit itu menyebabkan orang tu boleh berbuka. Adakah kerana sakit pening saja boleh buka, ataupun adakah kerana dia batuk sikit dah boleh buka, ataupun bagaimana, apa level sakit tersebut. Jadi untuk nak tahu level sakit tersebut, level yang mana boleh orang tu berbuka, kita kenalah tahu tentang syarat-syarat sah orang itu berpuasa. Jadi syarat-syarat sah untuk orang itu berpuasa ada 5. Yang pertama, mestilah dia orang Islam. Yang kedua, mestilah dia orang yang baligh, dah baligh. Kemudian yang ketiga, orang yang berakal, mempunyai akal. Yang keempat, mestilah dia mampu, kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kelima adalah mereka berpuasa pada bulan Ramadan. Maknanya mereka dapat nampak bulan anak bulan Ramadan, maka wajib bagi mereka berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau dia ada 4 syarat yang pertama tu tadi, Islam, baligh, akal. Yang keempat apa tadi tuan-tuan? Yang keempat adalah mampu, kuat untuk berpuasa. Cukup 4 syarat ni, jumpa bulan anak bulan Ramadan, bulan sabit, malam tengok ada bulan sabit, maknanya besok pagi Ramadan. Jadi bila dapat nampak bulan sabit tersebut, besok pagi Ramadan tu wajib dia berpuasa. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadi kalau orang tu sakit, dia terkesan dekat mana-mana bahagian. Adakah dia terkesan dekat bahagian Islam, syarat Islam? Tidak, dia tak terkesan pada syarat Islam. Adakah dia terkesan pada syarat baligh? Tidak, dia tak terkesan pada syarat baligh. Adakah dia terkesan dengan syarat orang yang berakal? Tidak, dia tak terkesan dengan syarat orang berakal. Adakah dia terkesan dengan syarat orang yang mampu, kuat untuk berpuasa? Jawapan dia, ya, dia ada kaitan dengan syarat yang keempat. Jadi kalau syarat keempat dia mabuk sedikit, ataupun mungkin dia batuk sedikit, dia kena wajib teruskan berpuasa kerana kemampuan dia untuk terus berpuasa. Tapi kalau katakan dia dalam keadaan sakit gastrik, sampaikan doktor sendiri yang cakap kamu tak boleh berpuasa, jadi kadar untuk mengatakan kita boleh puasa ataupun tidak dengan ada ketetapan daripada seorang pakar perubatan yang mengatakan kita memang tak boleh berpuasa. Jadi pada ketika itu kita diberikan keringanan untuk berbuka. Jadi inilah dia tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, level mana sakit yang boleh kita buka, level yang mana doktor sendiri cakap kamu tak boleh puasa. Jadi pada waktu tu kita boleh berbuka. Soalan yang kedua tentang aspek yang pertama, iaitu tentang orang yang sedang sakit yang dibolehkan kemudahan untuk berbuka, adalah sampai bila orang tu boleh berbuka. Contohlah, kalau dia tu sakit, kalau sakit dia tu boleh baik, maka dia kena qada pada hari yang dia dah sihat di luar bulan Ramadan. Tapi kalau sakit dia tu tak dapat baik, sampai bila-bila dia sakit, na'udzubillah min zalik, dia sakit sampai bila-bila, tak tahu bila nak baik ni. Contoh macam sakit apa? Sakit glaukoma. Sakit glaukoma ni adalah sakit yang berlaku pada mata, sehingga kan mata ni tak dapat melihat, hilang daya penglihatan. Ustaz, hilang daya penglihatan kan boleh berpuasa juga? Ya, betul boleh berpuasa. Tetapi kerana glaukoma ini perlu makan ubat, dan ubat itu perlukan kepada air yang banyak. Kalau orang tu tidak minum air dalam keadaan dia makan ubat, dia dapat merosakkan buah pinggang pesakit tersebut. Justru itu bila dia berpuasa pada bulan Ramadan, dia sakit glaukoma, dia kena minum air. Kenapa? Sebab doktor akan pesan dia suruh banyak minum air. Jadi pada waktu tu dia tak boleh berpuasa. Bila dia tak boleh berpuasa, sampai bila dia nak kena qada? Sebab dia tengok saya tak baik-baik, tak dapat qada. Macam mana dia nak qada puasa dia? Kita lihat pada ayat yang seterusnya. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang tak mampu langsung untuk berpuasa, maknanya dia dah memang tak boleh berpuasa dah sampai bila-bila kerana keadaan dia, maka pada ketika itu dia dibolehkan untuk keluarkan fidyah sahaja. Fidyah tu apa? Memberi makan kepada orang yang miskin,
secupak mud ataupun satu cupak jadi 600 gram gitu kasih kepada orang tersebut, beras ataupun makanan pokok negeri tersebut kita kasih kepada orang miskin, sedekah. Jadi ini nama dia fidyah. Fidyah tu datang perkataan bahasa Arab fida, iaitu sebagai penebus. Jadi kalau kita tak dapat ibadah Ramadan, kita tak naklah hilang pahala tersebut, jadi kita berikan orang makan, itu sebagai fida, sebagai penebus kehilangan pahala yang banyak daripada bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadi kita dapat tahu keadaan orang yang sakit ada level-levelnya. Ada level yang dia boleh baik. Bila dia boleh baik, dia kena qada. Kalau dia tak boleh baik, dia sakit sampai bila-bila, tak payah qada, cuma keluarkan fidyah sahaja. Bentuk yang ketiga orang yang sakit ni adalah dia tak tahu sakit dia tu akan baik ataupun tidak. Dia tengok sakit dia konsisten, dia tak baik. Sekali satu hari dia baik. Bila dia dah baik, macam mana? Dia kena qada balik semua puasa-puasa dia yang lepas ke, ataupun dia kena bayar fidyah sahaja? Jadi di sini ada ketiga pandangan ulama. Pandangan ulama yang pertama mengatakan dia wajib qada. Kenapa? Sebab qada tu kepada orang yang dah sihat, mampu untuk berpuasa. Jadi sekarang dia dah mampu berpuasa, dia kena qada balik semua hari-hari yang dia tinggalkan. Pandangan ulama yang kedua mengatakan kalaulah katakan dia nak kena qada balik hari-hari yang banyak, kalau katakan 30 tahun 30 tahun dia tak berpuasa sebab dia sakit, dia tak dapat teruskan puasa dia, macam mana pula dia nak kena qada 30 tahun Ramadan yang lepas? Jadi di sini pandangan ulama yang kedua mengatakan cuma cukup dia keluarkan fidyah sahaja. Kenapa? Sebab ketika 30 tahun yang lepas tu dia dah memang sakit. Bila 30 tahun yang lepas tu dia dah memang sakit, jadi bila dia dah sihat tu tidak membuatkan dia kena qada. Sebab dia sakit tu dalam keadaan dia tak tahu bila dia akan baik. Jadi pada waktu itu dia cuma keluarkan fidyah sahaja. Jadi kita dapat tahu konteks orang sakit ni ada bermacam-macam level. Ada level dia tahu dia boleh baik. Contohnya macam sakit dia batuk. Sakit batuk boleh baik insya-Allah. Ada sakit yang berpanjangan, yang tak tahu boleh baik ataupun tidak. Jadi ada pula penyakit yang terus susah untuk dapatkan ubatnya. Jadi di sini kita dapat nampak dengan berbeza keadaan datanglah perbezaan hukum para ulama. Pandangan yang ketiga daripada kalangan ulama yang mengatakan keadaan orang yang dah sakit lama sekali tiba-tiba dia baik, adakah dia kena qada puasa dia? Pada waktu itu pandangan ulama yang ketiga mengatakan terpulang kepada orang tersebut. Kalau dia mampu untuk berpuasa, dia puasa. Kalau dia mampu untuk berbuka ataupun dia mampu untuk hanya berikan fidyah, berikanlah fidyah sahaja. Ulama-ulama pada waktu itu tidak hanya mengeluarkan hukum tanpa melihat kepada dalil. Apa dalil dia? Ulama menggunakan dalil yang ayat yang sama juga, ayat 184 ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa tak mampu untuk berpuasa, maka keluarkanlah fidyah. Tak mampu berpuasa tu maknanya apa? Dia tak ada kekuatan untuk berpuasa. Kan tadi tu ada 5 syarat sah puasa. Dia hilang syarat sah kekuatan. Dia tak ada kekuatan badan untuk berpuasa. Baiklah. Jadi ini aspek yang pertama dalam bab ayat tersebut, ayat 184. Aspek apa? Aspek orang sakit. Keadaan yang kedua pula tuan-tuan yang dimuliakan sekalian adalah orang yang musafir. Orang yang musafir. Orang yang musafir dibolehkan buka puasa. Soalan dia, kalau orang itu bermusafir, boleh musafir, kan 5 syarat sah puasa. Antara dia yang keempat, mampu untuk berpuasa. Jadi kalau dia musafir tapi dia mampu untuk berpuasa, mana yang lagi bagus? Dia buka ke ataupun dia terus berpuasa? Jadi di sini ulama-ulama ada dua pandangan. Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan dia kena puasa Ramadan sebab dia mampu untuk berpuasa walaupun dia musafir. Jadi jangan ambil yang rukhsah, ambil yang azimah. Rukhsah dengan azimah ni apa pula? Rukhsah ni keringanan. Azimah tu apa? Adalah satu kewajipan.
yang patut yang harus dipatuh. Jadi kalau kita lihat orang yang musafir, dia dah kasih keringanan, tapi pada waktu yang sama juga orang musafir ni mampu untuk berpuasa dan keadaan dia musafir tu tidak memberi kesan kepada puasa dia. Jadi pada waktu itu macam mana, apa hukum dia? Pandangan ulama yang pertama mengatakan wajib dia berpuasa. Wajib dia apa tuan-tuan? Berpuasa. Walaupun dia boleh buka, tapi jangan buka, teruskan puasa. Ni pandangan ulama yang pertama. Pandangan ulama yang kedua adalah orang tersebut harus ambil rukhsah, harus ambil keringanan tu, kerana keringanan ni telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ambil. Jadi bukalah walaupun kita mampu untuk berpuasa. Sekarang ni kita dah dengar dua pandangan ulama, dua-dua ni nampak seakan-akan ada perbezaan ataupun ada ta'arud, ada perselisihan antara dua ulama, pandangan ulama ni. Mana yang kita nak ambil? Mana yang kita nak ambil? Kalau kita lihat kepada ayat-ayat dan ayat hadis-hadis Nabi SAW, ada Rasul pernah bersebut hiya rukhsatun lahu. Kalau orang bermusafir ni adalah rukhsah bagi dia untuk buka puasa. Jadi hendaklah dia buka puasa. Ada hadis Nabi SAW perkara tersebut. Jadi sebab itulah tu pandangan ulama yang kedua, kena puasa, kena buka puasa. Kenapa? Sebab ada hadis yang galakkan kita buka puasa. Tapi pandangan ulama yang pertama ni berkata apa? Hadis itu khusus untuk sahabat-sahabat tertentu, kerana keadaan dia tu tidak mengizinkan dia untuk berpuasa dalam keadaan dia musafir. Jadi sebab itu bila beza keadaan, maka hukum pun berbeza. Jadi mengikut pandangan ulama yang pertama ini, mereka bukannya menolak hadis Nabi SAW, tetapi mereka faham hadis tersebut khusus untuk orang yang sedang musafir dalam keadaan dia tak mampu berpuasa. Jadi Nabi tak ada cakap khusus kepada orang yang sihat, untuk orang musafir yang sihat untuk buka puasa. Nabi tak cakap itu. Nabi cakap kepada orang yang sedang sakit dalam keadaan musafir untuk berpuasa, untuk berbuka puasa. Jadi itulah pandangan ulama yang pertama. Kita dah pening kepala dah ni sekarang. Macam mana nak jawab dia? Soalan dia senang je. Kita tengok kepada keadaan orang tersebut. Kalau orang tersebut itu kuat, sihat, boleh berpuasa pada bulan Ramadan walaupun dia dalam keadaan musafir, jangan tinggalkan kelebihan bulan Ramadan. Isu dia bukan pasal boleh ke tak boleh, tapi isu dia pasal hilang pahala. Puasa di dalam bulan Ramadan tak akan sama dengan puasa di luar bulan Ramadan. Jadi disebabkan kelebihan Ramadan yang hebat ini, janganlah kita tinggalkan puasa ataupun jangan kita berbuka puasa tersebut. Itu pengikut pandangan ulama yang pertama. Jadi kalau katakan kita dalam keadaan sakit, keadaan musafir tu lemah dan sebagainya, ikut pandangan ulama yang kedua, kita ambil rukhsah, kita berbuka puasa. Wallahu taala a'la wa alam bissawab. Jadi di sini kita dapat bincangkan dua aspek. Dan dalam dua aspek yang kita bincangkan ini ada kaitan dengan isu fikih kontemporari, ada kaitan dengan keadaan orang yang berpuasa, keadaan dia musafir, keadaan dia dalam keadaan dia tak mampu dan sebagainya. Soalan yang ada kaitan dengan dua aspek ini, iaitu sakit dan juga musafir, adalah keadaan orang yang susah untuk berpuasa. Kita kasih contoh, sakit ada kesusahan untuk berpuasa, musafir mungkin ada perkara-perkara susah yang untuk dia melakukan ibadah puasa. Sekarang kita kasih contoh orang yang melakukan ibadah ataupun orang yang melakukan khidmat negara, NS. Macam mana keadaan mereka? Adakah mereka boleh berpuasa ataupun tidak? Jawapan dia, kalau dia mampu teruskan berpuasa, itu adalah lebih baik, kerana kelebihan yang ada pada bulan Ramadan ni luar daripada kemampuan kita untuk mendapatkan di luar bulan Ramadan. Jadi teruskan berpuasa, insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan kemudahan kepada kita. Tapi kita kena latih dululah diri kita daripada sekarang. Dalam keadaan intensif training ni, kita masih lagi mampu berpuasa. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita juga ada bincang tentang isu kalau orang tersebut berpuasa dalam keadaan yang waktu dia tu panjang sangat. Waktu, contohnya dia berpuasa dekat negeri yang Skandinavia seperti Sweden dan sebagainya, kita dapat nampak keadaan waktu mereka berpuasa tu panjang sangat. Ada yang berpuasa sampai 20 jam, sebab waktu pagi dia tu 20 jam, waktu malam 4 jam je. Ada waktu pagi dia 21 jam, waktu malam dia 3 jam je. Ada yang waktu malam dia cuma 1 jam je. Macam mana dia nak berpuasa?
Macam mana dia nak buat ibadah tarawih dan sebagainya. Jadi di sini seorang tokoh ulama yang bernama Syed Sabiq yang mengatakan hendaklah dia berpuasa mengikut kepada kadar yang selalunya negeri Islam yang berdekatan dengan dia berpuasa. Kalau katakan negeri Islam yang dekat dengan Switzerland, dengan Sweden, negeri Islam yang paling dekat dengan Switzerland yang dapat mengamalkan ajaran Islam dengan biasa dan sebagainya, katakanlah dekat negeri Turki katakan. Jadi Turki puasa dia macam mana, berapa lama? Ada kadar kan. Kalau dekat Turki puasa dia 15 jam. Jadi dia instead of puasa 21 jam dekat Sweden, dia ikut pada negeri Islam yang paling dekat, iaitu 15 jam. Jadi itulah dia pandangan Syed Sabiq. Ustaz, pandangan ulama Syed Sabiq ni apa basis dia? Apa dalil hujah dia? Hujah dia adalah mengikut pada hadis riwayat imam ataupun sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Dajjal. Bila Dajjal datang, Rasul bersabda satu hari tu akan lama dia tu seperti 1 tahun. Jadi Tamim Ad-Dari pun berkata dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau 1 tahun macam mana kita nak solat? Maknanya waktu pagi tu lama, macam mana kita nak solat? Rasul bersabda apa? Faqdiru lahu, berikan dia kadar. Kadar maknanya contohnya kalau zuhur hingga asar 4 jam. Jadi kita buat ibadah zuhur tu 4 jam, kemudian asar 4 jam, nak jumpa maghrib. Jadi itulah dia kadar-kadar dia. Macam gitulah dia kita kiaskan dengan keadaan orang-orang yang ada dekat negeri Skandinavia daripada orang-orang Islam berpuasa macam mana. Mereka ikut kepada kadar-kadar yang selalunya kebiasaannya orang Islam berpuasa 12 jam, 13 jam, 14 jam, ikut pada negeri Islam yang berdekatan dengan negeri Switzerland, Sweden dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadi ini kita dapat nampak semua ni rangkum dalam bab yang mana? Dalam syarat yang keempat, syarat sah puasa yang keempat, iaitu apa? Iaitu kemampuan kita untuk berpuasa. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala yang cantiknya di dalam ayat berpuasa ni, Allah Subhanahu Wa Taala sambung dengan ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Taala inginkan bagi kita kesenangan. Allah Taala tak inginkan bagi kita kesusahan. Jadi di sini kita dapat nampak kalaulah katakan keadaan ke ataupun waktu ke yang memberikan kesan kepada kesusahan ataupun untuk kita lakukan ibadah berpuasa ni, maka kita ambillah jalan yang mana kita dapat mengamalkan ibadah puasa, dapat jaga ibadah puasa kita di samping menolak kemudaratan yang bakal berlaku. Jadi sebab itulah kalau kita mampu, kalau kita dalam keadaan sakit, kita mampu berpuasa, kita terus puasa. Tapi kalau kita tak mampu berpuasa bukan kerana pasal kita tak mampu, doktor sendiri cakap kamu jangan puasa, kamu puasa kamu sakit, pada waktu itu kita stop, jangan berpuasa. Baiklah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadi keadaan orang musafir pula, aspek yang kedua ni tadi, orang musafir. Kalau dia musafir daripada satu negeri dia, katakan negeri Singapura, dia musafir pergi dekat satu negeri yang lain, timing dah lari. Dia musafir dekat negeri Singapura dalam keadaan dia berpuasa, sampai dekat negeri lagi satu pun dia sambung lagi dalam keadaan berpuasa. Contohlah dia keadaan pada musafir dekat Singapura ni masih berpuasa katakan pukul 3 petang, sampai dekat negeri lagi satu pukul 9 pagi. Macam mana? Masih lagi nak kena puasa dekat tempat sana tu. Jadi kalau katakan pukul 3 petang, maknanya dia dah puasa anggaran dalam 7 jam. Anggaran dia dah puasa dalam mungkin 8 jam lah, dia dah puasa. Lepas tu pergi kat negeri lagi satu tu baru 9 pagi. Dia nak kena pula puasa lagi berapa jam? Total dia puasa 24 jam katakan. Macam mana? Boleh ke tak? Kita balik kepada topik pemahaman kita, iaitu kalau ada kemudaratan yang berlaku ketika kita musafir, maka boleh kita berbuka puasa. Jadi kalau gitu kita qada lah nanti satu hari di luar bulan Ramadan. Tapi kalau kita mampu berpuasa, teruskan berpuasa. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sama dah juga kalau katakan dia dekat Singapura 30 Ramadan, besoknya Singapura dah raya, dia pergi dekat satu negeri lain besoknya 30 Ramadan. Singapura besoknya hari raya, dia pergi dekat negeri lagi satu tu besoknya Ramadan lagi, hari yang ke-30 Ramadan. Dia nak puasa ke dia nak celebrate raya? Kalau dia orang Singapura, dia celebrate raya besok.
Tapi kalau dia negeri dekat tempat lain, dia kena celebrate raya lagi 2 hari. Macam mana tu? Jawapan dia adalah pada waktu tu dia ikut kepada keadaan orang yang ada pada negeri tersebut. Kalau dekat Singapura 30 hari puasa, lepas tu besoknya patutnya raya, dia terbang pergi dekat satu negeri. Negeri tu pula besok baru hari yang ke-30, dia puasa hari 30 tu. Maknanya dia hari raya, dia celebrate hari raya 1 hari lambat daripada orang Singapura. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, apa hujah dia ni? Hujah dia ni dapat kita lihat dalam riwayat Imam Abi Dawud rahimahullah, yang mana satu ketika Sayyidina Muawiyah berpuasa 30 hari pada bulan Ramadan. Okay, bila sahabat tu balik, sahabat bukan Muawiyah lah, sahabat yang bersama dengan Sayyidina Muawiyah tu balik jumpa dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun berkata, kamu nampak anak bulan Ramadan bila? Dia cakap, kita bila dekat Syam, dekat dengan tempat governance Muawiyah, kita dapat nampak anak bulan Ramadan pada malam Jumaat. Ibnu Abbas pula jawab cakap apa? Kita pula nampak anak bulan Ramadan pada hari malam Sabtu. Okay. Jadi sahabat tu pun berkata dengan Ibnu Abbas, bukan sahabat lah, tabi'in tabi'in berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, macam mana ni keadaan kita? Kita nak ikut mana satu ni? Nak ikut Muawiyah ke nak ikut Ibnu Abbas? Ibnu Abbas berkata apa? Ikut kepada negeri masing-masing. Kalau kamu nampak dekat negeri kamu, kamu puasa mengikut pada negeri kamu. Kita berpuasa dekat sini, kita berpuasa dekat daerah Madinah ni, kita berpuasalah ikut pada keadaan yang dekat Madinah ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita dapat nampak bahawasanya ibadah berpuasa ini mengikut pada keadaan tempat yang ada orang tersebut. Jadi kalau katakan isu situation dia tadi tu, kalau dia besok raya, dia pergi negeri lain, besok puasa. Maknanya besok hari raya dekat negeri Singapura, dia pergi negeri lain tu bukan besok hari raya macam Pak Singapura besok hari raya. Negeri tu besoknya puasa. Jadi pada waktu itu dia kena ikut puasa dekat negeri tersebut. Beza keadaan dia kalau negeri Singapura, Singapura negeri dia tengah dalam keadaan Ramadan 29. Besok masih lagi ada Ramadan yang ke-30. Dia kena puasa besok. Dekat Singapura besok masih kena puasa lagi. Dia musafir, dia pergi dekat satu tempat tu besok hari raya, maka dia akan hilang satu hari Ramadan. Sebab kalau kat Singapura 29 dia dah puasa dah, besok hari Ramadan yang ke-30, tapi dia tak dapat puasa hari ke-30 sebab dia musafir pergi kat negeri lagi satu. Dia pergi kat negeri lagi satu pula tak sama macam Singapura, besok puasa. Negeri lagi satu besok dia tu hari raya. Macam mana keadaan dia? Ada opposite daripada contoh yang pertama kita kongsikan tadi. Jadi dalam keadaan ini dia kena apa tuan-tuan? Dia kena ikut keadaan negeri dia. Dia sambut hari raya, besok tu hari raya kan? Dia sambut hari raya, kemudian dia kena qada satu hari yang dia tak buat ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Jadi inilah dia jalan keluar kepada permasalahan isu fikih contemporary yang ada sekarang ini. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ada juga isu dalam isu fikih contemporary ini adalah bagaimana keadaan orang wanita kalau dia makan ubat untuk melambatkan darah haid dia. Kita dapat tahu jawapan dia boleh, tetapi kalau dia memudaratkan, telah dipastikan oleh doktor memudaratkan, maka pada waktu tu dia tidak boleh melakukan perkara ambil pil untuk lambatkan ibadah ataupun lambatkan darah haidnya untuk keluar. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadi inilah dia rumusan ringkasan daripada isu-isu fikih contemporary yang kita bincangkan pada hari ini tentang persiapan pada bulan Ramadan. Jadi ringkasan dia apa tuan-tuan yang dimuliakan sekalian? Ringkasan dia kita dapat tahu daripada ayat 183 dan 184 daripada surah Al-Baqarah tentang hukum fikih berpuasa. Yang kedua kita dapat belajar pada hari ini adalah di dalam hukum fikih berpuasa, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelonggaran dan keringanan kepada dua jenis orang, iaitu orang sedang sakit dan orang sedang musafir. Tetapi kita dapat faham bukan sahaja orang yang sakit dan orang musafir,
Tetapi maksud di sebalik ayat tersebut adalah kalau adanya kemudaratan, kesusahan yang membuatkan orang itu tak dapat berpuasa dengan baik ataupun tak dapat berpuasa langsung, pada waktu itu diringankan untuk orang tu berbuka. Jadi inilah dia poin yang kedua dapat kita ambil pelajaran bersama. Yang ketiga, kita dapat tahu segmen orang sakit tu ada level-level dia. Dan setiap orang sakit itu, kalau katakan dia boleh berpuasa ataupun dia dah sihat, dia boleh ulang balik qada puasa dia, kena qada. Tapi kalau katakan dia menghadapi penyakit yang tak dapat baik sampai bila-bila, dia kena bayar fidyah. Kalau dia berhadapan dengan satu penyakit yang dia ingatkan tak dapat baik sampai bila-bila, sekali tiba-tiba dia sihat, macam mana keadaan dia? Dia kena qada ke dia kena bayar fidyah? Sebab kalau dia sihat, dia kena bayar qada. Kalau dia sakit berterusan sampai bila-bila, dia kena bayar fidyah. Ini pula dia in between keadaan dia. Sihat, dia sakit dia, sekali tiba-tiba dia sihat. Dia kena qada ataupun tidak. Ada 3 pandangan ulama yang telah kita kongsikan tadi. Kemudian yang keempat yang dapat kita bawa balik pada hari ini adalah keadaan orang yang musafir. Kalau dia musafir dari satu tempat kepada satu tempat dalam keadaan Ramadan yang berbeza. Ramadan dekat tempat A, besok raya. Ramadan dia kat tempat B, besok masih lagi puasa. Macam mana tu? Dia nak kena puasa ke dia nak kena raya? Jadi pada waktu tu kita dah bincangkan hukum fikih contemporary. Dan juga dalam keadaan orang-orang yang hidup dekat negeri yang panjang puasa dia, macam mana? Boleh tak dia berpuasa 20 jam? Ataupun adakah dia ikut pada kadar umat-umat Islam yang berdekatan dengan negeri mereka? Itu telah kita juga bincangkan. Dan insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, poin yang kelima dan yang terakhir adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita bahawa ibadah puasa ini adalah untuk menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tambahkan ketakwaan kita, tambahkan hubungan kita dengan Allah, secara tak langsung dapat menambahkan hubungan kita dengan manusia. Dan pada waktu yang sama Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Taala inginkan kepada kamu kesenangan dan Allah Ta'ala tidak inginkan kepada kamu kesusahan. Jadi moga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita terus dalam melaksanakan ibadah puasa, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesihatan untuk melakukan ibadah puasa, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amal kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mohon maaf atas kesilapan dan kesalahan. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang tu datang daripada kekurangan diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.